Tahukah anda, hadis Muawiyah penulis wahyu ditolak oleh para ulama? Dalam kitab Sahih Muslim, jilid keempat, muka surat 418, di antara keutamaan Abu Sufyan bin Harb, diceritakan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Islam tidak berani memandang dan mengajak duduk-duduk kepada Abu Sufyan. Suatu hari dia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, ada 3 hal, berikanlah kepadaku." Nabi SAW menjawab, "Ya, baiklah." Abu Sufyan berkata, "Aku punya seorang puteri yang paling ayu dan paling cantik di antara orang-orang Arab, iaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Aku mengahwinkannya denganmu." Nabi SAW bersabda, "Ya, baiklah." Kembali Abu Sufyan berkata, "Anakku Muawiyah, engkau jadikan sebagai penulismu." Nabi SAW bersabda, "Ya, baiklah." Abu Sufyan berkata lagi, "Engkau mengangkatku sebagai komandan sehingga aku dapat membunuh orang-orang kafir, sebagaimana dulu aku membunuh orang-orang Islam." Nabi SAW bersabda, "Ya, baiklah." Barangkali ramai orang menyangka status hadis ini sahih dari segi sanad dan matannya. Sebaliknya, para ulama telah menolak kesahihan hadis ini dan tidak didedahkan ke pengetahuan umum. Mari kita sama-sama menyimak. Isu pertama, sebenarnya Ummu Habibah sudah berkahwin dengan Rasulullah jauh lebih lama sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Dalam kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, jilid ke-16, muka surat 62, bab min fadaili Abi Sufyan, bab fadilat Abu Sufyan. Dalam muka surat 63, Imam Nawawi mengulas, "Wa'lam anna hadzal hadisu minal ahadisil masyhurati bil ishkal." Hadis ini adalah salah satu hadis yang terkenal dengan pertikaian. "Wa wajhul ishkali anna Aba Sufyana innama aslama yawma fathi Makkah sanata samani minal hijrah." Dan sisi pertikaiannya ialah Abu Sufyan menjadi seorang Muslim semasa penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Maksudnya, sejarah kemasukan Islam Abu Sufyan ialah pada tahun penaklukan kota Mekah. Menurut hadis ini, setelah keislamannya barulah ia menawarkan perkahwinan dengan Ummu Habibah. "Wa hadza mashhurun la khilafa fihi, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad tazawwaja Umma Habibah qabla dhalika bi zamanin tawilin." Dan yang masyhur tiada khilaf padanya ialah Nabi SAW telah berkahwin dengan Ummu Habibah sudah lama sebelum itu. Qala Abu Ubaidah wa Khalifah bin Khayyat wa Ibn Barqi wal jumhuru tazawwajaha sanata 6 wa qila sanata 7. Abu Ubaidah, Khalifah bin Khayyat, Ibnu Al-Barqi dan jumhur, iaitu gagasan ulama Ahlus Sunnah, menyatakan perkahwinan Rasulullah dengan Ummu Habibah terjadi pada tahun ke-6 atau ke-7. Qala Al-Qadi, "Walladhi fi Muslimin huna annahu zawwajaha Abu Sufyan gharibun jiddan wa khabaruha." Telah berkata Al-Qadi, riwayat di dalam Sahih Muslim bahawa Abu Sufyan mengahwinkan Ummu Habibah adalah mengejutkan, kerana kedatangan Abu Sufyan ke kota Madinah terkenal dan masyhur. "Ma'a Abi Sufyan hina warada al-Madinata fi hali kufrihi masyhur." Padahal Abu Sufyan tatkala masuk ke Madinah dalam keadaan kekafiran adalah kisah yang masyhur. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. Berkata Ibnu Hazm, hadis ini diragui kerana tidak manusia perselisihkan bahawa Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah sudah lama sebelum penaklukan kota Mekah, iaitu tatkala Ummu Habibah di bumi Habsyah sedangkan ayahnya dalam keadaan kafir. Wa fi riwayah an Ibni Hazm aidan
أنه قال موضوع قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Hazm, ia berkata hadis ini maudhu' atau palsu, dan masalahnya ialah seorang yang bernama Ikrimah bin Ammar yang meriwayatkannya daripada Abu Zumail. Justru itu hadis tersebut adalah palsu. Dalam kitab Mizan Al-I'tidal karya Syamsuddin Az-Zahabi, jilid ke-5, muka surat 113, pengarangnya menulis tentang perawi hadis tadi yang bernama Ikrimah bin Ammar. Dalam muka surat ke-116, pengarangnya menulis wa fi sahih Muslim qad saqa lahu aslan munkaran an Simak al-Hanafi an Ibni Abbas fi salasati allati talabaha Abu Sufyan wa salasati ahadis ukhar bil isnad. Dalam kitab Sahih Muslim telah terungkap hadis yang mungkar daripada Simak al-Hanafi daripada Ibnu Abbas dalam 3 permintaan Abu Sufyan. Justru itu hadis yang dibincangkan di sini adalah munkar. Dalam kitab Al-Badrul Munir fi Takhrijil Ahadis wal Athar Al-Waqi'ah fi Syarhil Kabir karya Ibnul Mulaqin, jilid ke-6, muka surat 731, pengarangnya Ibnu Mulaqin menulis wa amma hadis Ibnu Abbas anna Aba Sufyan talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan minha ay yuzawwijahu Habibah. Hadha min al-ahadith al-mashhurah bil ishkal al-ma'rufah bil i'dal. Adapun hadis Ibnu Abbas bahawa Abu Sufyan meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara, antaranya ialah mengahwini Habibah. Inilah hadis yang masyhur dengan pertikaian yang terkenal sebagai al-i'dal. Wa wajhul ishkal anna Aba Sufyan innama aslama yawm al-fath wal fath sanah saman wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qad tazawwajaha qabla dhalika bi zamanin tawil. Permasalahan dalam hadis ini sangat masyhur kerana Abu Sufyan masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8, sementara Rasulullah telah berkahwin dengan Habibah jauh lebih lama sebelum itu. Qala Khalifah bin Khayyat wal masyhur ala annahu tazawwajuha sanah 6 wa dakhala biha sanah 7 wa qila tazawwajuha sanah 7 wa qila sanah 5. Telah berkata Khalifah bin Khayyat, yang masyhur baginda berkahwin dengannya ialah tahun ke-6, tetapi majlis perkahwinan itu adalah tahun ke-7. Ada pula yang menyebut tahun ke-7 dan ke-5. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham, muka surat 243, pengarang menulis wa qad ashkala hadzal hadis 'ala an-nasi fa inna Habibah tazawwajuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla Islam Abi Sufyan kama taqaddama zawwajahu iyyahu an-Najashi thumma qadiman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yuslima abuha. Hadis ini menjadi masalah umat kerana Habibah berkahwin dengan Rasulullah sebelum Abu Sufyan masuk Islam, dan perkara ini berlaku di Habsyah melalui Najashi. Fa kaifa yaqul ba'da al-fath uzawwijuka Habibah. Jadi bagaimanakah mungkin Abu Sufyan berkata demikian selepas penaklukan kota Mekah, iaitu aku kahwinkan anak perempuanku Habibah denganmu. Faqalat ta'ifah hadzal hadis kadhibun la asla lahu. Qala Ibnu Hazm kadzabahu Ikrimatu bin Ammar. Ada kumpulan yang berkata hadis ini dusta. Ibnu Hazm berkata Ikrimah bin Ammar mengada-ngadakannya. Justru itu matan hadis ini adalah palsu dan tidak sahih, sekaligus menolak kepercayaan bahawa Muawiyah adalah penulis wahyu. Ini adalah bukti jelas bahawa kitab Sahih Muslim sudah dipergunakan untuk kepentingan kerajaan dinasti Bani Umayyah dengan pemalsuan hadis.